bendera berwarna pelangi pertama kalinya dikibarkan semasa Festival Kebangsaan Gay pada 25 Jun 1978 di San Francisco. Ia dicipta oleh Gilbert Baker, seorang aktivis dan artis gay, setelah diminta oleh rakannya Harvey Milk, seorang gay yang pertama memegang jawatan politik di bandar California. Pada asalnya, bendera ini mempunyai 8 warna berbanding hanya 6 hari ini, dan setiap warna mempunyai maksud yang tertentu seperti biru untuk harmoni, ungu untuk semangat, merah untuk kehidupan dan oranye untuk penyembuhan. Selepas diterima ramai, Baker membuang 2 warna iaitu merah jambu dan turquoise untuk memudahkan pembuatan bendera dalam skala besar. Bulan Kebanggaan Gay disambut pada Jun oleh golongan LGBTQ untuk mengekspresikan identiti gender dan seksual mereka. Sepanjang bulan Jun, berjuta-juta orang mengambil bahagian dalam pelbagai acara kebanggaan dan peringatan. Tujuannya untuk membangunkan kesedaran masyarakat tentang kebebasan dan menuntut hak-hak asasi golongan minoriti ini. Di Amerika Syarikat sendiri, semasa era 1950-an dan 1960-an, golongan ini ditekan dan tidak memiliki ruang untuk bergerak, tetapi akhirnya menjadi kuat bermula tarikh 28 Jun 1969 apabila pihak polis Amerika Syarikat menyerbu dan menahan pelanggan di kelab bar gay di Manhattan, New York. Suasana menjadi tegang berikutan penahanan beramai-ramai di kelab tersebut, menyebabkan mereka memulakan protes dan rusuhan melibatkan ribuan orang selama 2 hari dengan melaungkan slogan Gay Power. Sejak hari itu, komuniti gay terus meningkat secara drastik di Amerika Syarikat dan semakin banyak gerakan sosial ditubuhkan untuk memperjuangkan hak golongan LGBT. Untuk pengikut setia APHD Channel, jangan lupa join VIP Supporters untuk mendapatkan siri dokumentari terbaru. Transgender sudah mengambil hak golongan majoriti. Salah satu debat hangat ialah dalam isu penggunaan tandas oleh golongan transgender yang merasakan mereka layak mendapatkan kemudahan sebagaimana seorang wanita. Adalah satu kegilaan apabila mereka menuntut hak keistimewaan tanpa sebarang diskriminasi untuk menggunakan tandas sebagai seorang wanita transgender. Pada tahun 2016, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mengumumkan bahawa sekolah-sekolah harus membenarkan pelajar transgender menggunakan tandas mengikut kehendak masing-masing. Ia telah menimbulkan perdebatan panjang dalam isu keselamatan wanita kerana memberi akses kepada lelaki yang berlakon sebagai wanita untuk memasuki tandas wanita di mana sudah pasti akan membuka peluang kepada gangguan seksual. Di Malaysia juga, isu ini pernah menjadi hangat sehinggakan dicadangkan golongan transgender menggunakan tandas OKU. Malah ketika ini, sudah banyak negara yang mengiktiraf golongan tersebut dengan menyediakan kemudahan tandas neutral jantina atau tandas terbuka tanpa label jantina kerana mahu menuruti tuntutan golongan transgender yang mahu dihormati dan diberi layanan yang sama dengan golongan majoriti. Alasan yang digunakan juga kerana masyarakat yang transfobia boleh mengakibatkan kesan negatif terhadap kesihatan mental individu transgender. Tetapi bukan hanya sekadar berkongsi tandas, golongan ini juga telah mula mengambil hak wanita di dalam sukan. Austin Phillips menjadi pelumba basikal transgender pertama memenangi perlumbaan peringkat wanita UCI Tour of Gila pada Mei 2023, dan sebelum itu, Dia Thomas, transgender pertama, memenangi kejohanan renang NCAA pada Mac 2022 sehingga berjaya mengalahkan atlet wanita pemenang pingat perak acara renang semasa Olimpik Tokyo 2020. Jelas sekali, atlet wanita walaupun berlatih dengan bersungguh-sungguh dari awal tidak mempunyai peluang yang adil dalam acara sukan jika bertanding dengan lelaki. Rugby dunia pada tahun 2020 menjadi persekutuan sukan pertama menetapkan bahawa transgender lelaki kepada wanita tidak boleh bersaing pada tahap elit dan antarabangsa dalam acara wanita. Lelaki tetap memiliki kelebihan dari segi biologi seperti struktur rangka yang lebih besar, kepadatan tulang lebih tinggi, isi padu paru-paru yang lebih besar, kepantasan dera sensori, kekuatan otot dan jantung dan ketahanan yang lebih tinggi berbanding wanita. Walaupun transgender wanita melakukan pembedahan menukar jantina dan mengambil ubat-ubatan untuk mengurangkan kadar testosteron, ciri-ciri biologi lelaki masih kuat dan sangat jelas ia adalah satu kelebihan kepada mereka sejak dilahirkan. Dari segi kepantasan pula, lelaki jelas lebih pantas, di mana untuk kategori wanita, rekod Olimpik ialah 10.49 saat. Akan tetapi, rekod ini masih tidak mampu membolehkan wanita layak untuk bertanding dalam kategori larian pecut 100 meter lelaki di Olimpik 2016 yang memerlukan masa kurang dari 10.16 saat. Persoalannya,
hanya transgender lelaki ke wanita yang menyertai sukan wanita, tetapi tiada pula transgender wanita ke lelaki yang menyertai sukan lelaki. Malah gerakan feminis moden hari ini kononnya membela hak kaum wanita juga terus senyap kerana sebelum ini mereka ini turut lantang memperjuangkan hak asasi manusia dan gender equality, iaitu hak sama rata jantina termasuk golongan transgender. Pelibatan transgender dalam sukan bukan sahaja tidak adil, malah membahayakan atlet wanita. Selain itu, ketidakadilan ini juga berlaku di dalam anugerah yang dipertandingkan. Pertandingan Ratu Cantik Tempatan di Amerika Syarikat pernah menjadi perhatian di media sosial selepas seorang lelaki transgender dipilih menjadi juara dan dianugerahkan beasiswa yang dikhususkan untuk wanita muda. Pertandingan yang diadakan pada November 2022 adalah acara tempatan di bawah siri pertandingan kebangsaan Miss America, dan Brian Nguyen yang berumur 19 tahun menjadi wanita transgender pertama menerima beasiswa Miss Greater Derry berjumlah $7,500. Pada 2017, seorang transgender dari Malaysia telah memenangi pertandingan Ratu Cantik Transseksual Australia di Melbourne, menewaskan 12 peserta lain. Dia yang berasal dari Kuala Lumpur memenangi hadiah bernilai $15,000. Tambahan lagi ketika ini, pelbagai anugerah berprestij yang disediakan khusus untuk golongan LGBT seperti British LGBT Awards yang diadakan setiap tahun dan mengiktiraf kejayaan komuniti LGBT dengan disokong oleh banyak syarikat korporat besar antarabangsa. Jelas sekali, kumpulan minoriti LGBT telah menyakitkan dan menghakis hak golongan majoriti. Golongan LGBT ini semakin toksik, berani dan bertindak dengan lebih agresif kerana mendapat banyak sokongan dari kerajaan, ahli politik, selebriti dan syarikat korporat. Antara perjuangan golongan ini ialah memujuk masyarakat untuk menerima kewujudan LGBT tanpa sebarang diskriminasi dan hukuman. Malah kini dapat dilihat elemen liberal berideologikan LGBT dalam drama, filem, muzik dan kartun agar ia turut dapat dinormalisasikan di seluruh dunia. Perjuangan mereka pada hari ini semakin mengarut dan sering tampil membuat perdebatan dengan isu-isu yang di luar pemikiran manusia yang waras. Mereka yang tidak bersetuju akan dilabel sebagai transfobia dan dikecam. Terdapat kes di luar negara, seorang pekerja diberhentikan hanya kerana memberikan pendapat bahawa wanita transgender dan wanita tulen adalah tidak sama. Selain itu, jika ditanya pada golongan ini berapa panjang akronim yang boleh dibentuk untuk mewakili identiti gender, mereka juga sebenarnya keliru kerana ada pelbagai singkatan untuk menggambarkan orientasi seksual, bukan hanya LGBT tetapi ada juga LGBTQ, LGBTQA atau TBLG. Singkatan yang lebih panjang terdiri dari 10 huruf iaitu LGBTQQIAAP yang menggambarkan gender dan seksualiti seseorang. Di media sosial, sering berlaku perdebatan hangat untuk menegakkan hak golongan transgender melibatkan identiti gender. Golongan ini mahu pengiktirafan dari segi undang-undang untuk menggunakan identiti gender mengikut apa yang mereka mahu tanpa sebarang diskriminasi, dan hanya ideologi mereka adalah betul walaupun bertentangan dengan hujah sains. Ketika ini, Kerajaan United Kingdom telah mengeluarkan Gender Recognition Certificate di mana individu boleh menukar jantina secara sah tetapi masih memerlukan laporan perubatan yang turut dianggap proses membebankan dan memakan masa. Oleh itu, aktivis LGBT membuat kempen supaya proses undang-undang untuk penukaran jantina semakin dimudahkan. Akan tetapi, jika diambil ringan dan diikuti begitu sahaja, kesannya amat besar bagi wanita kerana melibatkan privasi dan keselamatan seperti isu penggunaan tandas, pencampuran tahanan dalam penjara dan banyak lagi. Wanita juga bakal kehilangan pelbagai insentif dan keistimewaan yang diperuntukkan oleh sesebuah kerajaan jika sewenang-wenangnya transgender wanita dimasukkan dalam kategori wanita. Untuk episod seterusnya, kita akan melihat ancaman golongan ini kepada masyarakat. Untuk pengikut setia APHD Channel, jangan lupa join VIP Supporters untuk mendapatkan siri dokumentari terbaru.